Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfian Osman Production. Okay, pada hari ni aku nak tanya korang, untuk tahun 2020 ni sempat ke tak nak jadi seorang YouTuber? So, nak tahu lebih lanjut? Jom saksikan. So, bertemu semula dengan saya Alfian Osman Production. Alright, so dalam video kali ni kita akan membincangkan tentang persoalan iaitu masih sempat ke tak untuk kita jadi seorang YouTuber dalam akhir tahun 2020 ni ataupun masa 2021 nanti. Okey, seperti mana yang kita tahu, sekarang ni kita semua masih lagi struggle untuk memerangi satu wabak COVID-19 yang masih lagi belum kita nampak macam ada perakhiran dia sampai bila. So daripada satu kita punya plan untuk cari backup pendapatan kita buat masa sekarang ni, apa yang kita nampak, kita boleh jadi seorang YouTubers. So persoalannya sekarang ni, masih sempat ke tak untuk kita jadi seorang YouTubers? Okey, pada pandangan saya sendiri, saya boleh cakap ya, sebab kita sekarang ni boleh bila-bila masa saja kita boleh buat kita punya YouTube channel sendiri, kita punya content creator sendiri, kita punya topik berkaitan dengan apa yang kita nak sampaikan sendiri dalam kita punya channel YouTube tu. Korang tak boleh jadi YouTube ataupun korang tak boleh menjadi content creator untuk YouTube ni bila masa platform YouTube ni dah dah mati ataupun dah company YouTube ni dah tamat, tak ada buka lagi untuk pada masa-masa yang akan datang. So daripada situ memang tak sempat lah untuk korang buat channel YouTube. So berbalik pada persoalan yang kita bincangkan tadi, masih sempat ataupun tak untuk kita jadi seorang YouTuber, dan jawapannya memang ya buat masa sekarang ni. Kita memang boleh buat kita punya konten YouTube tu bila-bila masa, tetapi banyak perkara yang kita kena fikir dan juga bincangkan sebelum kita menjadi seorang YouTuber ataupun content creator. Sebab apa? Sebab YouTube pada zaman sekarang ni dia memang sangat jauh beza berbanding yang masa YouTube 2017, 2016, 2015 macam tu lah, masa sebelum dia masih lagi popular pada masa yang macam tu. Sebab pada masa tu memang zaman kegemilangan kita punya YouTubers Malaysia, macam contohnya macam Mak Lutfi, Aiman Azlan dan juga yang And The Gang diorang sendirilah. Dan juga mereka ni start daripada awal 2016 hingga 2017 diorang mula start diorang punya kejayaan YouTuber ni. Seperti mana yang kita nampak sekarang ni, barulah kita nampak dia punya kemajuan sedikit daripada kita punya YouTubers dari era 2019, 2020. Sekarang ni kita nampak sedikit perubahan kepada kita punya industri YouTube Malaysia ni macam mana. Banyak kita boleh katakan dekat sini bintang-bintang YouTubers daripada Malaysia lah. Sebab apa? Sebab kita tahu negara jiran kita macam Indonesia, diorang punya industri YouTube ni lebih maju dan lebih hebat daripada kita ni lah, industri YouTube Malaysia. Tetapi itu sebenarnya tak ada apa pun, sebab tu merupakan satu perkembangan yang positif bagi kita punya industri YouTube Malaysia ni macam mana. Sebab ramai dalam kalangan kita ni nak jadi YouTubers. Dan kalau korang perasan, masa PKP dulu memang ramai lah antara YouTubers yang menyerlah, dan ramai yang memang nak memang banyak channel YouTube yang YouTuber yang baru nak start up, yang bermula masa PKP hari tu memang ni lah ramai apa yang saya dapat nampak kat sini. Diorang mendapat subscribers yang banyak, viewers yang lebih, dan juga watch time yang memang kita boleh katakan bertambah lah dari masa ke semasa. Contoh yang dekat sini macam Sugupa Fitra, Bibiona, and diorang ni mencapai ratusan ribu subscribers dalam masa yang tak lama pada diorang. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. So dia macam gap dia punya untuk dapatkan viewers dengan subscribers tu tak berapa lama sangat. So kalau diorang ni boleh mencapai kejayaan dalam mendapat diorang punya gain subscribers tu, tak mustahil juga untuk kita dapatkan benda yang sama kan. Cuma dekat sini kita kena ada beberapa perkara dan juga kontra yang kena kita perhatikan, beberapa polisi tertentu lah yang kita kena ambil tahu sekarang ni. Sebagai salah satu, kalau kita kaji balik, kita boleh tengok setiap hari ramai yang tengok konten-konten dan video
video-video yang apa tu ada dalam YouTube. Boleh kira dalam masa sebulan tu kita boleh capai 1 juta views dalam apa tu dekat YouTube tu. Kalau kita tengok balik keadaan macam mana, berbanding kita tengok apa tu Astro ataupun di TV dan juga sebagainya lah. Sebab YouTube ni memang sentiasa orang akan search bila-bila masa sahaja kalau nak tonton video apa semua. Dia jadi macam platform utama lah buat masa sekarang ni. Seterusnya terdapat banyak juga saingan ataupun banyak content creator yang dalam buat banyak macam konten yang dah biasa orang buat lah. So daripada situ dia nampak macam persaingan antara YouTuber yang baru nak up ni untuk start up kan dia orang punya content creator untuk YouTube tu. Contohnya macam korang kalau nak buat video pasal memancing, ramai dah YouTuber yang dah buat pasal memancing. Dan juga kalau korang nak buat video masakan, ramai antara diorang dah buat video berkaitan dengan masakan dan juga sebaliknya. Dia memang apa tu, kiranya dia memang wujud satu persaingan lah dekat situ antara YouTuber yang baru nak start dia orang punya channel ni. Dan juga dalam masa yang sama kalau korang buat video tutorial, ramai juga yang dah buat video tutorial berkaitan dengan software apa. Lepas tu berkaitan dengan apa yang aku nak cakap kat sini, YouTube ni pun dah ramai orang buat. So dekat sini nak jelaskan, kalau korang nak buat sesuatu yang ramai orang nak tengok tu, korang kena jadi unik ataupun sesuatu yang barulah yang menarik perhatian orang lain untuk tengok korang punya YouTube channel tu. Yang sebenarnya dekat sini dia macam jadi satu identiti yang mana YouTuber lain ni tak pernah buat kat sini. So sebenarnya korang tak perlu bersaing pun dengan korang punya pesaing tu macam mana. Korang hanya perlu berkawan dengan diorang, and then korang kena tengok balik diorang punya strategi dan juga cara penyampaian apa semua berkaitan dengan konten yang diorang sampaikan tu. So daripada situ korang kira macam boleh berkolaborasi dengan YouTuber yang famous yang dah up ni untuk bersama-sama berbincangkan tentang sesuatu konten yang ada orang nak sampaikan dekat situ. So daripada situ tu akan membantu sedikit lah korang punya apa channel YouTube korang untuk dapat viewers dan juga subscribers, okay watch time juga dalam masa yang sama dengan apa ni, masa yang cepat. So daripada situ dia dapat jadi macam wujud kerjasama antara YouTuber yang baru nak up tu dengan YouTuber yang dah famous tu untuk korang sama-sama dapat nama naik. So daripada situ dia akan menjadi satu persaingan yang sihat lah. Seterusnya korang kena perlu rujuk balik lah berkaitan dengan peraturan-peraturan yang baru diwujudkan oleh YouTube ni sendiri. Yang mana kalau kita dapat tengok sekarang ni, kita memang sangat susah untuk kita join YouTube Partner Program. Contohnya macam syarat kita kena capai 1000 subscribers dan juga 4K watch time. Dia ada apa tu merupakan cabaran yang besar lah bagi YouTubers pada masa sekarang, termasuklah sendiri. Berbanding dengan zaman-zaman yang 2010, 2011 sampai era 2016 tu, dia sangat mudah untuk jadi seorang YouTubers lah berbanding zaman sekarang ni. Dia memang ada cabaran dia sedikit lah, peraturan-peraturan baru yang dah ditetapkan oleh YouTubers. And then kalau kita dah boleh join YouTube Partner Program ni, kita dah boleh jana pendapatan daripada YouTube melalui apa ni, Google AdSense dan juga iklan-iklan yang yang dimasukkan dalam YouTube kita tu dalam masa yang sama. Sebenarnya syarat-syarat tu memang sangat susah lah bagi kita nak sampai. Yang mana kalau korang tengok YouTubers sekarang ni, termasuklah saya sendiri, dia memang apa tu, struggle hard lah untuk dapatkan syarat-syarat tu semua berkaitan dengan peraturan yang dah ditetapkan tu. Okey, seperti mana yang kita tahu, untuk kita counter masalah ni, korang sebenarnya kena jadi lebih kreatif, kena jadi lebih bijak dan juga apa tu, kena fikirlah korang punya strategi lain untuk korang punya YouTube channel ni. Daripada situ, korang punya konten tu dapat berpotensi untuk ditonton oleh orang ramai yang search korang punya channel YouTube tu. Sebab YouTube ni dia merupakan platform kedua besar ataupun search engine yang kedua terbesar selepas apa ni, Google ni. So segala masalah yang juga dihadapi oleh masyarakat, manusia ataupun juga komuniti di luar sana, diorang akan search YouTube ni lah sebagai sumber kedua diorang untuk apa ni, cari jalan penyelesaian tertentu dalam kehidupan seharian diorang. Sebab apa? Sebab YouTube ni lebih banyak orang
dia menerangkan sebab dia melalui video, berbanding dengan Google orang hanya dapat baca dan tengok gambar je kan. Tetapi YouTube ni diorang dapat sekali tengok secara visual video tu. Jadi daripada situ tu merupakan sumber rujukan kedua lah bagi orang ramai bila terdapat sesuatu permasalahan dan juga berkaitan dengan kegiatan harian diorang. So dekat sini, pada pandangan saya sendiri, bila kita nak buat sesuatu channel YouTube tu, kita kena cari konten dan juga sumber daripada apa tu yang orang lain ramai nak tengok berkaitan dengan sesuatu aktiviti ataupun konten tu. So daripada situ tu akan menarik orang ramai untuk tengok channel tu dan mendapat viewers yang lebih lah secara tak langsung. Sebab kita ni bukannya artis, kita ni bukan selebriti yang bila diorang ada channel YouTube sendiri yang diorang memang akan dapat subscribers dan juga viewers yang lebih lah, walaupun konten diorang tu sebenarnya taklah berapa nak tu sangat. Cuma sebab diorang tu selebriti kan, jadi orang ramai nak tahu lah channel diorang tu memang apa tu menarik lah berkaitan dengan diorang. So kita ni bukan artis, bukan selebriti, kita orang biasa. So daripada itu kita kena jadi lebih kreatif lah untuk buat kat orang lain nak tonton kita punya channel YouTube tu. So bila korang dah dapat korang punya followers, korang punya subscribers dan juga viewers yang ramai tu, so daripada situ korang dapat bina lah korang punya brand tu untuk naikkan korang punya channel YouTube tu. So sebab tu saya boleh cakap kat sini, dia macam kita nak jadi YouTuber pada masa sekarang ni, dia memang sangat mencabar lah. Bila dah ramai YouTubers yang terkenal ni, daripada macam selebriti dan juga artis ni, so daripada situ macam orang ramai orang biasa ni tak berapa nak ni sangat lah, sebab diorang punya apa nama-nama tu masih belum diketahui dekat sini. Sebab ya selebriti dengan artis ni memang dah diketahui ramai secara umum lah, orang ramai nak tengok diorang punya channel. So kita sebagai orang biasa ni, kita kena tahulah kita punya hala tuju dan konten kita ni untuk supaya jadi lebih baik lagi pada masa akan datang. Dalam masa yang sama juga kita kena bersaing dengan YouTubers yang dah terkenal supaya dapat membantu kita punya apa tu perkembangan channel YouTube ni dapat meningkatlah daripada masa ke semasa. Alright, so daripada situlah sedikit apa yang aku nak cakap berkaitan dengan apa ni perkembangan apa tu persoalan masih mampu ke kita untuk jadi seorang YouTubers pada masa sekarang ni 2020 ni. Okay, korang boleh tinggalkan korang punya komen kat bawah. Kalau ada beberapa pandangan yang korang boleh cadangkan, just bagi tahu je untuk penambahbaikan apa yang aku boleh apa ni buat perubahan kat sini. So daripada situ saja yang apa ni perkongsian yang aku nak cakap pada hari ini. Kita berjumpa semula dalam video yang akan datang. So Assalamualaikum. See you again.